Assalamualaikum, nama saya Siti Maisarah binti Muhammad Khalid, nombor kad matrik C19A0752. Hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan ponteng sekolah. Ponteng sekolah merupakan antara isu yang sering dikaitkan dengan isu gejala sosial terutamanya bagi pelajar sekolah menengah. Gejala ponteng sekolah ini merupakan gejala yang semakin kritikal dan seolah-olah menjadi satu budaya di kalangan generasi hari ini. Pelajar-pelajar sekolah yang gagal menghadirkan diri ke sekolah dan gagal menghadirkan diri ke kelas secara sengaja merupakan istilah bagi ponteng sekolah. Mereka yang terjebak dengan aktiviti ponteng sekolah ini mampu menjejaskan prestasi persekolahan mereka dan juga mampu dikenakan hukuman dibuang sekolah. Pelajar-pelajar sekolah yang terlibat ini mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang bermasalah dan lebih cenderung untuk terlibat dengan aktiviti masalah sosial lebih serius. Sebagai contoh, gangsterisme, vandalisme, seks bebas, penyalahgunaan dadah, lumba haram dan sebagainya. Mereka perlu sedar bahawa keseronokan di usia muda hanyalah keseronokan sementara dan keseronokan ini mampu menjejaskan masa depan mereka dan mampu menjejaskan nama mereka kelak. Seterusnya, mereka perlu peka dengan segala aktiviti yang dilakukan sejak di bangku persekolahan dan juga mereka perlu bermotivasi untuk menjadi bakal-bakal pemimpin negara berkaliber yang bakal menerjui tampuk kepimpinan negara kelak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khadijah binti Zainal Abidin alias Jamaluddin, nombor matrik C19B0159. Saya akan membentangkan bahagian saya di bawah isu dan perbincangan. Isu gejala ponteng sering dikaitkan dengan pengaruh dari rakan sebaya. Setiap pelajar yang ada di sekolah mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang mendapat sepenuh perhatian daripada ibu bapa dan keluarga. Dan ada juga yang kurang mendapat perhatian yang sepenuhnya daripada ibu bapa dan keluarga sehingga mereka mencetuskan permasalahan di sekolah maupun di luar sekolah. Berbalik kepada isu gejala ponteng. Sekolah merupakan tempat di mana seseorang itu menuntut ilmu dan berjumpa dengan rakan sebaya yang lain. Di situ juga mereka akan berkenalan dengan rakan sebaya yang lain dan menjalinkan ikatan persahabatan. Remaja lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang baharu, apatah lagi apabila menerima ajakan daripada kawan-kawan mereka. Jika tersalah pilih kawan, maka ia akan mempengaruhi tingkah laku tanpa mengira bahawa perkara yang dilakukan itu memberi impak yang negatif pada diri mereka. Remaja yang bermasalah juga lebih gemar untuk ponteng kerana di usia tersebut kebanyakan mereka tidak dapat berfikir dengan panjang. Lebih parah lagi apabila mengajak kawan yang terdekat untuk ponteng sekolah bersama. Oleh itu, pemilihan rakan sebaya juga amat penting untuk masa depan pelajar tersebut. Assalamualaikum, nama saya Khairul Nurjalila binti Khairul Saidi dan memegang kad matrik bernombor C20B1019. Pada hari ini, saya akan membentangkan isu mengenai masalah gejala ponteng yang berlaku di golongan pelajar. Masalah ponteng sering berlaku di golongan pelajar bermula dari peringkat sekolah rendah hinggalah peringkat yang paling tinggi iaitu Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan responden datang daripada latar belakang keluarga yang bertaraf sosioekonomi yang sederhana, iaitu pendapatan antara RM1,000 hingga RM3,000. Terdapat seramai 60 responden. Kebanyakan ibu bapa responden bekerja di kilang-kilang dan bekerja sebagai buruh kasar. Dengan pendapatan yang tidak seberapa ini, berkemungkinan menyebabkan ibu bapa responden kurang memberi perhatian dan penekanan terhadap persekolahan anak-anak mereka. Hal ini kerana mereka lebih mementingkan keperluan asas untuk anak-anak mereka seperti makanan harian, pakaian dan sebagainya.
Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus 1977 menyatakan salah satu berlakunya ponteng sekolah ialah kerana ibu bapa tidak mampu membeli perkakasan sekolah seperti alat tulis, buku, pakaian sekolah dan sebagainya. Dapatan daripada analisis ini mendapati pelajar-pelajar tidak datang ke sekolah kerana mereka perlu menjaga adik-adik mereka di rumah sewaktu ibu bapa mereka keluar bekerja. Pengkaji juga mendapati ramai ibu responden bekerja sambilan untuk membantu meringankan beban keluarga mereka. Jadi, terpaksa anak-anak mereka yang lebih dewasa untuk membantu menjaga adik-adiknya di rumah. Selain itu, dapatan daripada kajian ini juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tidak hadir ke sekolah kerana terpaksa membantu keluarga membuat kerja-kerja harian di rumah. Itu sahaja perbincangan daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Rasha binti Fi'i, nombor matrik C19A0759. Selain itu, gejala ponteng sekolah juga disebabkan pelajar kurang berminat terhadap pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian subjek yang diajar di sekolah telah membuat pelajar mudah bosan. Sebagai contoh, subjek sejarah dan geografi. Guru juga perlulah menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran bagi menarik perhatian pelajar supaya tidak mudah mengantuk dan bosan. Gejala ponteng sekolah juga disebabkan pelajar tidak dapat mengikuti dan memahami subjek yang diajar dan membuat mereka ingin ponteng sekolah, terutamanya subjek yang tidak disukai. Pelajar juga sering mendapat markah yang rendah dalam sesuatu subjek membuat mereka berasa rendah diri dan tidak mahu ke sekolah. Jelaslah bahawa gejala ponteng sekolah disebabkan pelajar tidak berminat terhadap pembelajaran yang berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmi Athena binti Idris, nombor kad matrik C19A0638. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang teori yang terdapat dalam kajian kami. Dalam kajian ini terdapat dua teori, iaitu yang pertama teori fungsionalisme. Teori ini ialah berkaitan dengan masyarakat berkembang dengan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan masa. Perubahan ini berlaku secara beransur-ansur. Teori ini menunjukkan bahawa fungsi perlakuan sosial dan institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada perkembangan masyarakat. Dalam sesebuah keluarga yang mempunyai ibu bapa yang bersikap realistik dan mementingkan kebendaan, anak-anak kebiasaannya dipinggir dan kasih sayang yang sepenuhnya tidak dapat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Fahmi bin Zainuddin, nombor matrik C19A0038. Jadi saya akan menyambung tentang teori. Jadi masalah ponteng sekolah ini adalah selari dengan teori fungsionalisme yang mana ibu bapa tidak menjalankan tugas mereka dengan sempurna. Ibu bapa yang gagal menunaikan peranan mereka dan entiti masyarakat menyebabkan wujudnya gangguan dan ketidakseimbangan masyarakat. Bila satu keperluan dicapai, keperluan yang seterusnya akan menjadi satu keperluan atau keutamaan seterusnya. Menurut Maslow, apabila keperluan yang lebih rendah dipenuhi, keperluan berikut hierarki menjadi tumpuan dan perhatian. Assalamualaikum, saya Sharifah Nabila binti Salman, kad matrik C19A0805. Maslow yang membentuk-bentuk peringkat perkembangan ontologikal individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu. Misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak, individu memerlukan perlindungan dan keselamatan diikuti dengan kasih sayang dan penghormatan diri, dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan diri. Maka dengan itulah juga Maslow menamakan keperluan peringkat terbawah sebagai keperluan kekurangan dan peringkat paling tinggi sebagai keperluan perkembangan.
Jika kita lihat peringkat Maslow pada cinta dan kepunyaan, sangat berkait rapat dengan gejala ponteng sekolah ini. Berdasarkan teori Maslow, turut diperlukan keperluan ini untuk mendapatkan hubungan yang mesra, kasih sayang, dan perasaan diri. Kebiasaan dalam kelas, pelajar kadang-kadang akan berasa terganggu apabila terjadi perbalahan antara satu sama lain. Mereka merasakan diri dan emosi mereka berada dalam keadaan yang tidak stabil, menyebabkan tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam proses pembelajaran mereka. Situasi ini akan menimbulkan rasa tidak senang di dalam kalangan pelajar, terbabit dan merasakan diri mereka seolah-olah tidak disukai, dihargai atau tidak dipedulikan oleh guru maupun rakan-rakan. Mereka serta-merta akan menyebabkan mereka hilang keyakinan untuk belajar di dalam kelas. Beberapa faktor lain yang terlibat adalah faktor keluarga, rakan sebaya, persekitaran, penguatkuasaan disiplin yang terlalu ketat, sikap guru disiplin yang keterlaluan atau kedudukan sekolah yang berjauhan dengan kediaman pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syahira binti Amir, memegang kad matrik bernombor C19A0470. Pada hari ini, saya ingin meneruskan perbincangan mengenai langkah dalam mengatasi gejala ponteng. Yang pertama ialah teknik pembelajaran dan pengajaran. Pada ketika ini, para pelajar mudah bosan dengan apa sahaja yang cuba disampaikan oleh para pengajar. Bagi mereka, ia hanyalah membosankan dan memeningkan kepala mereka. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai aplikasi yang muncul bagi menarik minat golongan sebegini. Antaranya ialah aplikasi TikTok, Twitter, Instagram dan Facebook yang banyak memaparkan video-video terkini. Malahan, ada juga segelintir tutor yang mengambil pendekatan ini untuk melakukan video-video berkaitan dengan pembelajaran. Ia sedikit sebanyak dapat membantu dalam memberikan pengajaran ataupun pembelajaran terhadap para pelajar. Seterusnya ialah pendidikan daripada ibu bapa. Ibu bapa seharusnya memberikan pendidikan awal terhadap anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menanamkan minat anak-anak terhadap pembelajaran ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Melalui pendekatan ini, anak-anak akan mula mengetahui bahawa ilmu itu sangat penting untuk dipelajari. Malahan, pendedahan awal ini juga akan membuatkan mereka kurang berisiko untuk terlibat dalam gejala ponteng sekolah. Ia juga akan dapat menurunkan statistik ponteng sekolah dalam kalangan pelajar di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farhani binti Muhammad Nur, bernombor matrik C19B0747. Saya akan membentangkan beberapa cadangan bagi membanteras isu gejala ponteng. Antara cadangan bagi membanteras isu gejala ponteng ini adalah dalam aspek pemilihan rakan sebaya. Rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting di alam persekolahan. Kenapa kita perlu memilih dalam berkawan? Ini adalah kerana setiap perjalanan hidup di alam persekolahan memerlukan sokongan padu daripada kawan. Terdapat sepotong hadis yang bermaksud, pilihlah rakan yang betul. Sekiranya kamu bersahabat dengan seorang penjual minyak wangi, nescaya bauan kasturinya akan terlekat kepada kamu. Namun begitu, apabila kamu bersahabat dengan seorang tukang besi, nescaya bau tengit akan terlekat kepada dirimu. Oleh yang demikian,
Betapa pentingnya pengaruh rakan sebaya dalam kehidupan seseorang remaja. Pemilihan dalam berkawan haruslah dikawal dari awal agar rakan yang dipilih tidak menjadi lawan pada hari kemudian. Cadangan yang terakhir adalah peranan media massa. Peranan media massa. Tahap keberkesanan media massa dalam memberikan informasi kepada remaja mampu menjadi sandaran kepada pembentukan remaja yang lebih baik melalui iklan-iklan nasihat dengan penerapan nilai-nilai moral supaya dapat memberi pengajaran kepada semua pihak. Penayangan cerita-cerita, program atau iklan-iklan yang bersifat negatif haruslah disekat sama sekali. Hal ini kerana ia akan lebih mendorong remaja terutama pelajar sekolah yang meniru aksi-aksi seperti merokok, menghisap dadah, berlumba haram dan sekaligus terlibat dengan gejala ponteng. Pendedahan berkaitan masalah disiplin pelajar juga perlu diketengahkan di dalam radio atau surat khabar supaya pelajar yang terlibat mempunyai kesedaran diri. Kesimpulannya, gejala ponteng sekolah yang berlaku sekarang ini semakin berat dan masih tidak dapat dibendung dari masa ke semasa. Gejala ponteng sekolah ini menjadi isu yang semakin hangat diperkatakan. Dalam hal ini, semua pihak hendaklah berganding bahu untuk membanteras gejala ponteng sekolah ini. Di akhir tugasan ini juga menerangkan beberapa cadangan dalam menghadapi isu gejala ponteng seperti pemilihan rakan sebaya, kaedah pengajaran dalam kalangan tenaga pengajar, pendidikan awal daripada ibu bapa dan penggunaan media sosial dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.